Saya cuba pergi check tadi kat luar. Yang keluarkan arak, dia kata kalau kata haramkan arak dalam negara Malaysia, makin akan bertambahlah penyalahgunaan dadah. Jadi yang pertama sekali saya nak bagi kat dia, penyalahgunaan dadah ni bermula daripada ketagihan alkohol. Dia ketagih alkohol dulu bila dia rasa alkohol ni, bila dia rasa alkohol ni dah tak boleh nak orang kata apa, nak support dia punya rasa steam dia akan cuba dadah. Daripada dadah mula-mula dia akan isap ganja. Lepas dia isap ganja, dia rasa dadah jenis candu ni dah tak boleh, dia akan pergi kepada dadah jenis sintetik. Tapi apa pun dia bermula daripada alkohol. Jadi kita kena tahu juga, bahawa ganja juga dulu tak haram. Mula diharamkan kalau tak silap saya pada tahun 1980. Kalau tak silap, minta maaf kalau saya salah. Baru dimasukkan dalam jadual pertama Akta Dadah Membahaya 1952. Kerana ada mudarat-mudarat dia. Akibatnya ketagihan dadah yang menyebabkan rompakan dan sebagainya. Begitu juga dengan alkohol. Alkohol mungkin tak dahulunya, tetapi sekarang ni ada masalah. Ada masalah sehingga menyebabkan kehilangan nyawa seseorang. Jadi sebab itulah kita haramkan alkohol tu, atas sebab mudarat dia lebih banyak. Itu kita sebut daripada segi apa yang dia sebut tu betul ataupun tak. Jadi alkohol ni lah penyebab utama. Mula-mulanya pengaruh utama pergi kepada dadah adalah disebabkan alkohol ni. Jadi kalau siapa yang biasa duduk dalam kelab-kelab malam, macam saya tak mengaku saya baik. Pasal saya pun pernah duduk dalam kelab malam. Jadi bila orang tu dah mabuk alkohol, barulah dia akan mula ambil ecstasy. Barulah dia mula akan ambil RMN5. Barulah dia mula akan ambil K, snap. Snap, baru dia akan snap. Kalau dia tak minum alkohol, dia tak akan pergi kepada semua tu. Jadi semuanya bermula dengan alkohol. Dia minum arak dulu, baru dia snapping. Baru dia ecstasy. Baru dia RMN5. Jadi bermula dengan arak. Kalau kita habiskan arak, jadi dia kebaikan dia ada banyak. Antaranya pusat-pusat hiburan akan ditutup sebab pusat hiburan ni semuanya melibatkan alkohol dan arak. Brandy, rum, whisky apa segala macam ni. Jadi automatik akan ditutup. Jadi apabila tutupnya pusat hiburan ni, maka gejala sosial akan berkurangan. Hari ini banyak gejala sosial. Bagi agama Islam tak ada masalah apa, sebab kita akan tangkap mereka. Kita akan tangkap sebab ada satu akta untuk melindungi daripada orang kata kerosakan akidah dan sebagainya. Bagi orang yang bukan Islam, apakah perlindungan kepada anak-anak mereka? Apakah perlindungan kepada anak-anak mereka? Tak ada. Jadi adalah kebaikan untuk mengharamkan arak ni adalah sebab kita dapat mengelakkan daripada berlakunya gejala sosial yang tidak bermoral dan sebagainya. Kelab-kelab pusat hiburan semua akan ditutup, termasuk dengan pusat pelacuran. Sebab apa orang pergi pusat pelacuran? Dia mabuk dulu, dia steam dadah dulu, baru dia rasa seks dia meningkat. Bila dia rasa ketagihan seks, baru dia akan pergi pusat pelacuran. Nampak kesan dia? Bila kita haramkan arak, pusat hiburan akan ditutup, pusat pelacuran akan luput sendirinya, dan juga pusat perjudian. Semua ni berkaitan dengan arak dan dadah. Semua ni berkaitan. Semua pusat-pusat ni, pusat hiburan, pusat pelacuran, pusat perjudian ni semua berkaitan dengan arak dan dadah. Dan punca utamanya adalah arak. Punca pertamanya adalah alkohol. Ni Nur marah. Dan baru ni ada orang bagi tahu, saya tak mahu sebut nama, masuk dalam live, dia kata tak ada masalah apa, sebab kita ada rehab untuk alkohol, yang kerajaan sediakan. Tak ada rehab untuk alkohol, tak ada. Yang ada adalah pengasih Malaysia, tapi kena bayar duit. Untuk rehab alkohol tak ada. Rehab untuk dadah yang kerajaan support ada. Itu pun lepas dia keluar daripada pusat. Jadi dadah ni tak ada kawalan. Arak ni tak ada kawalan. Eloklah arak ni diharamkan untuk benda tu semua. Nanti saya akan sentuh daripada sudut negara Islam.
Okey. Saya akan sentuh daripada sudut negara Islam. Jadi dulu kita duk kata ada kekangan untuk melaksanakan hukum hudud. Konon-kononnya ada pihak yang menolak. Tapi pihak yang menolak tu bukan pihaknya daripada agama Islam. Jadi kenapa kita nak masuk, nak pergi tanya, nak masuk dalam RUU dan sebagainya. Untuk kita tanya kepada orang yang bukan Islam bagaimana kaedah untuk melaksanakan hudud. Sepatutnya hudud ni tak kena pun kat atas mereka. Saya tak tahu benda ni. Lepas saya belajar dalam bidang, saya duduk dengan geng-geng pondok, baru saya tahu hudud ni orang Islam je kena. Jadi kita nak laksana hudud, kita pergi tanya orang lain buat apa? Kita duk pergi tanya Cina buat apa? Kita duk pergi tanya India buat apa? Mereka bukan kena apa hukuman hudud. Ni kita nak kena masuk bentang dalam parlimen. Nak tanya mereka. Mereka ni setuju tak setuju dengan hudud? Pergi tanya mereka, you kena ke tak kena hudud? Kalau you tak kena, berapa you nak sibuk-sibuk dengan kita punya urusan? Ni kita nak bagi tahu. Itu adalah daripada segi hudud. Kita duduk, orang kata apa? Kita duduk memperjuangkan. Kita nak bawa naik hukum hudud. Akta yang kena masuk dalam RUU untuk gubal semula. Sekarang ni akta memang dah ada dah dalam perlembagaan. Satu negara Islam. Mungkin ada di antara kita yang bukan agama Islam, dia gelak. Tapi ini adalah kedudukan dalam perlembagaan. Jadi kalau you bukan orang Islam, you kena menghormati, dituntut untuk menghormati keluhuran perlembagaan. Kenapa? Perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi dalam Malaysia. Di mana disebut tentang benda tu? Disebut dalam perkara 4/1. Di dalam perkara 4 fasal 1 menyebut bahawa undang-undang utama bagi persekutuan. Perlembagaan ini ialah undang-undang utama persekutuan dan apa undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka yang tidak selaras dengan perlembagaan ini adalah tidak sah setakat ketidakkeselarasan itu. Jadi kena menghormati. Bagi orang yang bukan Islam kena menghormati perkara 3. Iaitu Islam kena menghormati perkara 4. Kerana ini adalah undang-undang tertinggi dalam persekutuan. Jadi kita buka di dalam buku perlembagaan persekutuan yang merupakan undang-undang yang memang dah ada dalam persekutuan yang tak perlu masuk dalam pindaan-pindaan apa, kita rujuk kepada perkara 3. Perkara 3 fasal 1 menyebut bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Bermakna di sini Islam adalah agama bagi negara. Kenapa saya sebut Islam adalah agama bagi negara? Kita rujuk apakah takrifan bagi persekutuan. Persekutuan adalah persekutuan yang tertubuh di dalam Perjanjian Persekutuan 1957 di dalam perkara 160. Jadi kita rujuk kepada perkara 1 fasal 1 menyebut bahawa persekutuan dinamai Malaysia dan di dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Inggeris. Kalau kita rujuk di dalam Akta Kemerdekaan 1957, the Federation should be known as the sovereign independent country. Jadi persekutuan adalah negara. Jadi ada dalam perlembagaan menyebut bahawa Islam adalah agama rasmi bagi persekutuan. Tak ada. Kita yang sendiri pandai-pandai pergi tambah. Agama rasmi ini adalah ceremonial religion. Agama yang digunakan bagi tujuan rasmi kerajaan. Iaitu majlis-majlis keagamaan bagi kerajaan ataupun hari raya barulah guna agama Islam. Itu yang bermaksud dengan agama rasmi. Tetapi di dalam perlembagaan ada sebut tak? Perlembagaan ada sebut tak tentang Islam adalah agama rasmi ataupun Islam is the ceremonial religion of the Federation? Tak sebut. Jadi kenapa kita pergi tambah masuk sesuatu benda yang tak ada dalam perlembagaan? Sedangkan jelas prinsip untuk membaca undang-undang adalah interpretatio kezat in claris. Sesuatu tafsiran yang jelas di dalam sesuatu undang-undang tidak boleh ditafsir keluar daripada konteksnya. Jadi dalam perkara 3 menyebut bahawa Islam ialah agama persekutuan. Persekutuan adalah negara. Jadi di situ Islam adalah agama negara. Jadi kalau Islam adalah agama negara, kita mestilah mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh Islam. Kerana ini adalah negara Islam. Jadi adakah Islam membenarkan arak? Itu persoalannya. Kalau you nak minum arak, you keluar daripada negara Islam. Tak ada masalah apa. You keluarlah, you pergi Thailand, you nak minum. Minumlah apa-apa. You nak pergi Singapura, nak minum. Minumlah sebab dia bukan negara Islam. Tetapi Malaysia terang-terang di dalam perlembagaan. Kalau nak berlawan dengan saya, ambil perlembagaan, tunjuk dekat saya yang mengatakan bahawa Malaysia bukan negara Islam ataupun Malaysia adalah negara sekular.
Malaysia adalah negara Islam. Jadi mestilah menghormati agama Islam. Dan mestilah mengikut hukum hakam bagi Islam. Jadi Islam melarang sekeras-kerasnya alkohol ini adalah najis. Jadi sudah tiba masanya bagi umat Islam untuk bangkit. Sebab apa? Setiap orang daripada kalian yang tengok hari ini, yang tahu tentang kedudukan negara kita hari ini adalah negara Islam, wajib bagi tuan-tuan semua untuk mempertahankan akidah dan juga agama Islam dalam negara kita. Bagaimana sesuatu undang-undang yang telah ada ditulis, yang telah direkodkan sejak daripada kemerdekaan tidak dilaksanakan? Kalau kita kata hudud memang dah ada pun. Nanti saya cerita pasal hudud. Nanti saya cerita pasal hudud. Ni saya cerita pasal kedudukan Islam dulu sebagai agama negara. Jadi di situ, Islam tidak membenarkan. Islam tidak membenarkan judi. Islam tidak membenarkan pelacuran. Islam tidak membenarkan pusat hiburan. Islam tidak membenarkan pengaruh alkohol. Islam tidak membenarkan dadah. Bagaimana benda ni semua boleh ada dalam Malaysia? Dadah tak apa sebab ada dalam jadual pertama. Akta dadah membahaya dikira sebagai haram. Tak apa, pemimpin dah tak perlu jawab. Orang-orang tak perlu jawab. Jadi orang yang sengaja mengambil dadah, barulah dia dikenakan. Sebab apa kamu ambil dadah? Dialah yang mengutuskan Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dizahirkan atas seluruh agama yang lain sekalipun orang-orang musyrik membencinya. Surah At-Taubah. Jadi ni dah ada dah kedudukan. Kedudukan negara kita adalah negara Islam. Jadi hari ini persoalannya bagaimana rakyat dalam negara kita boleh menerima seadanya. Esok tuan-tuan mati jawab dalam kubur. Tuan-tuan, ingatlah ini adalah fardu kifayah. Tuan-tuan mati esok jawab dalam kubur. Macam mana satu negara Islam boleh ada arak? Macam mana satu negara Islam boleh ada pelacuran? Pelacuran duduk dalam negara Islam ni lebih hebat daripada negara barat. Negara barat, saya nak beritahu tuan-tuan, mereka ada Porn City. Kalau kita main dekat Malaysia ni porn country, daripada Sabah, Sarawak sampai Perlis, semua ada pusat pelacuran. Tidak terkawal. Kalau kita tengok belah timur, Jepun bukan negara Islam, negara kafir pun terkawal. Mereka ada Porn City. Malaysia is the porn country. Diiktiraf oleh dunia. Sebab apa? Daripada Sabah sampailah ke Perlis, semua ada pelacuran. Sedangkan kedudukan negara kita adalah negara Islam. Ini bukti dia. Saya buka kepada tuan-tuan 3 je benda dalam perlembagaan yang menunjukkan bahawa Islam adalah agama negara. Jadi bagaimana satu negara Islam boleh ada arak, boleh ada prostitution activity, boleh ada kelab-kelab malam dan sebagainya. Esok mati siapa nak jawab? Tuan-tuan jawab. Setiap seorang daripada kita kena jawab. Di manakah perjuangan kamu? Jadi mereka yang bukan Islam ni kena menghormati. Agama Islam tidak membenarkan arak. Agama Islam tidak membenarkan perjudian dan rumah urut-urut badan apa ni, bala semua ni tak boleh. Sebab ni negara Islam. Tetapi Islam, adakah Islam kejam terhadap kamu? Tidak. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Untuk kamu melaksanakan ajaran agama kamu, tak ada masalah. Kamu boleh jalankan di mana-mana bahagian persekutuan. Tetapi kamu tidak boleh menyebarkan kepada umat Islam. Kamu tak ada masalah. Tetapi arak semua agama tak bagi. Pelacuran semua agama tak bagi. Kelab malam semua agama tak bagi. Kenapa kamu nak benda ni? Islam adalah agama negara. Tetapi ada kebebasan tak bagi agama lain untuk mengamalkan agamanya? Ada di dalam perkara 11. Kebebasan agama. Ataupun bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku. Di dalam perkara 11 pasal 1 menyebut. Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada pasal 4 bagi mengembangkannya. Kamu boleh amalkan agama kamu. Tetapi kamu tidak boleh kembangkan kepada umat Islam dalam negara ini. Sebab apa? Majoriti di dalam negara ini adalah orang Islam. Kamu tidak boleh kembangkan. Tapi kamu boleh amalkan. Di dalam perkara 11 pasal 2 menyebut apa? Tiada seorang pun boleh dipaksa membayar apa-apa cukai yang hasilnya diuntukkan khas ke semuanya atau sebahagiannya bagi maksud sesuatu agama selain agamanya yang tersendiri. Jadi kamu tidak boleh dipaksa untuk membayar zakat. Orang Islam tidak boleh mengutip zakat daripada kamu. Kamu berhak untuk menghimpun duit bagi agama kamu.
Disebut di dalam perkara 11 pasal 3. Tiap-tiap kumpulan agama berhak untuk menguruskan hal ehwal agamanya yang tersendiri. Kamu tak ada masalah apa bagi tujuan agama. Kamu nak buat kuil, kamu nak buat majlis agama, tak ada masalah apa. Perlembagaan membenarkan. Di dalam perkara 3, di dalam perkara 11 pasal 3B menyebut bahawa menubuhkan, menyelenggarakan institusi bagi maksud agama atau syariat. Kamu boleh himpun duit bagi agama kamu. Kamu boleh bina kuil macam saya sebut tadi. Tak ada masalah apa. Di dalam perkara 11 pasal 3C menyebut bahawa kamu boleh memperoleh dan mempunyai harta dan memegang dan mentadbirkannya mengikut undang-undang. Di dalam perkara 11 pasal 4 menyebut bahawa undang-undang negeri dan berkenaan dengan wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat perkembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Kamu tidak boleh menyebarkan agama kamu kepada orang yang beragama Islam. Di dalam perkara 11, pasal 5 menyebut perkara ini tidaklah membenarkan apa-apa perbuatan yang berlawanan dengan mana-mana undang-undang am yang berhubungan dengan ketenteraman awam, kesihatan awam dan juga prinsip moral. Jadi jelas dalam perlembagaan menyebut bagi tujuan agama tak ada masalah apa. Kamu boleh amalkan agama kamu. Tetapi tidak boleh melanggar prinsip moral orang Islam. Tidak boleh mengganggu ketenteraman orang Islam. Tidak boleh menggugat keselamatan orang Islam. Jadi sekarang ni kamu nak minta arak. Bagi negara Islam, bagi Islam arak ni dilarang sekeras-kerasnya. Dan kamu kena faham ini adalah negara Islam. Dalam konteks kebebasan beragama kamu boleh. Tetapi dalam konteks prinsip moral, arak tidak dibenarkan. Maka apabila arak tidak dibenarkan, para pemimpin kita perlu bertegas dalam soal ini. Sebab ini adalah perlembagaan. Kita mesti menyatakan bahawa Islam ialah agama negara. Kamu kena menghormati. Dan bagi pengetahuan tuan-tuan semua, tak ada satu agama pun di dunia ini yang membenarkan alkohol. Tak ada satu agama pun di dunia ini yang membenarkan pelacuran. Tak ada satu agama pun di dunia ini yang membenarkan perjudian. Tidak satu ada agama pun yang ada di dunia ini yang membenarkan dadah. Jadi Malaysia kena berkeras dalam prinsip ini. Itu jelas yang ada. Saya blok dia ni ya. Dia ingat kita jenis kaki kunyit ke apa. Mengarut. Dan kunyit juga perlu dihapuskan dalam Malaysia ni. Itu yang tuan-tuan kena faham. Okey, saya cakap dia, saya nak sebut tentang kedudukan hudud. Hudud ini tidak perlu dibincangkan lagi. Kerana daripada segi faktor sejarahnya, hudud telah ada di dalam tanah Melayu ini sejak daripada kurun ke-13. Di mana buktinya? Buktinya hudud disebut di dalam hukum kanun Melaka. Hudud disebut di dalam hukum kanun Melaka. Undang-undang kecil negeri Kedah. Dan juga undang-undang Johor. Semua menyebut tentang hudud. Dan kita ada bukti penemuan batu bersurat di Terengganu yang menyebut tentang hudud. Dan apabila kita melihat daripada konteks Islam adalah agama negara. Semasa Hakim Hamid menulis perkara 3 pasal 1 ini, dia menyatakan bahawa di dalam laporan perlembagaan bertarikh 10 Februari 1957, dia menyatakan bahawa dia telah menyalin daripada undang-undang yang telah ada sebelum itu berkenaan dengan undang-undang Islam. Jadi kat sini kenapa kita perlu nak bincangkan lagi tentang hudud? Sedangkan kita perlu laksanakan sahaja hudud ini. Dan kenapa kita nak kena tanya kepada mereka ini tentang hudud? Ketua bagi agama Islam adalah Majlis Raja-Raja Melayu. Ketua bagi agama Islam di peringkat negara adalah Yang di-Pertuan Agong. Jadi apabila berkenaan dengan hukum hakam agama Islam, adakah perlu dibincangkan dengan MIC, DAP, MCA, Hindraf dan sebagainya? Tak perlu. Ia perlu dibincangkan dengan raja di peringkat Raja-Raja Melayu dan juga perlu dibincangkan dengan Yang di-Pertuan Agong untuk melaksanakan hukum hudud. Kenapa nak buat masuk dalam RUU? Jadi siapa ada ketua bagi agama Islam sekarang ni? Siapa ketua? Tapi masalahnya ada ketakutan di antara kita untuk melaksanakan hudud ni. Kerana apa? Kerana melakukan zina. Kerana apa? Kerana merompak dan mencuri. Kerana apa? Banyak lagi sebab-sebabnya. Sebab itulah mereka takut untuk dilaksanakan hudud ni.
Nak takut apa? Kita orang Islam. Kalau tidak dilaksanakan di dunia, kamu jangan tipu Allah. Allah akan laksanakan di dalam kubur esok. Sama aja. Sama aja. Dan kesakitan yang sama. Kenapa kita nak lari daripada hukum Tuhan? Tak kena hari ni, esok kena. Sama aja. Tetapi kita nak memperbodohkan. Konon-kononnya, kan, takut buat zina, konon-kononnya, tak apalah, tak lepas daripada hudud. Esok tua-tua, kita taubatlah. Banyak orang yang taubat. Esok an jalan lah esok. Esok an jalan lah. Jadi sama aja. Tapi yang takut ni siapa? Yang takutnya adalah orang Melayu Islam juga. Kan, itu yang jadi masalahnya. Kan. Sebab mereka main politik bukan ikut perundangan dan juga perlembagaan. Ya betul. Tak, saya tak mahu sebut salah siapa-siapa. Semua salah. Mana ada parti di Malaysia hari ini yang sebut tentang untuk melaksanakan benda ni? Semua menentang. Yang acah-acah ada lah. Yang acah-acah ada tapi tak bersungguh. Tidak bersungguh dalam melaksanakan perkara ni. Itu yang kita nampak. Kan? Semua sama ya. Late. PAN. Cakap nak haram arak. Nak tutup kilang arak. Tutup lepas berkuasa. Tak tutup. Dia, orang kata apa, memegang kuasa yang sama. Memegang kuasa yang sama sebagai menteri wilayah. Kenapa Anwar Musa dapat buat? Kenapa Anwar Musa dapat buat? Kenapa Khalid tak dapat buat? Itu persoalannya yang kita perlu tanya. Mereka hanya bercakap, berhujah, memperkudakan Islam. Tetapi mereka melaksanakan sebagaimana yang dituntut dalam Islam. Tidak dilaksanakan. Itu yang menjadi masalah. Itu yang jadi masalah. Kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama. Jadi itu yang kita bagi, yang kita tak mau main tentang politik, itu yang kita perlu fahamkan kepada orang yang bukan Islam. Mereka perlu menghormati status negara kita. Ini adalah negara Islam. Jadi kamu kena menghormati negara Islam. Begitu juga kalau kami pergi ke China. China adalah negara Buddha. Boleh tak kami melaksanakan hukum Islam di sana? Tidak boleh. Sebab Buddha. Dan juga adakah orang Islam selamat di sana? Orang Islam dibunuh di Unta Gaigur. Kalau kita pergi ke India, adakah kita boleh melaksanakan hukum Islam di India? Tidak boleh. Adakah orang Islam di India selamat? Orang Islam di India telah dibunuh oleh Modi. Modi diiktiraf sebagai the hand of blood. Tangan yang penuh darah membunuh orang Islam. Apabila orang bukan Islam duduk di Malaysia, ada seorang tak orang yang bukan Islam yang mati? Ataupun ada tak berlaku penghapusan etnik? Perobohan kuil-kuil dan sebagainya. Ada tak? Tidak ada. Kamu bebas beragama di dalam negara Malaysia. Kamu bebas melaksanakan aktiviti agama kamu. Tapi satu yang kami minta daripada kamu adalah hormati ini adalah negara Islam. Itu sahaja. Dan kita tidak akan bergaduh. Dan kamu juga kena tahu. Dalam agama kamu tidak membenarkan pengaruh alkohol. Dalam agama kamu juga tidak membenarkan pelacuran. Dalam agama kamu juga tidak membenarkan perjudian. Kenapa kamu nak benda ni semua? Sedangkan semua agama di dunia adalah bersepakat bahawa benda ini tidak dibenarkan dalam mana-mana satu agama pun di dunia. Kerana dia membawa kepada moral yang tidak elok. Membawa kepada kerosakan akidah. Itu yang kita perlu terangkan kepada mereka. Dan saya menyokong supaya orang hari ini, rakyat Malaysia pada hari ini bangkit. Sebab esok tuan-tuan semua akan kena tanya dalam kubur. Setiap orang di antara kita tidak akan terlepas daripada perkara ini. Setiap di antara kita akan dipersoalkan. Kenapa satu negara Islam tidak menentang kerosakan dalam agama Islam? Antaranya adalah arak, perjudian, pelacuran. Setiap orang daripada kita tidak akan terlepas daripada soalan ini. Itu yang kita kena tahu. Sebab apa? Wakil rakyat adalah wakil kepada rakyat. Kita memilih mereka untuk menjadi wakil kepada kita. Jadi kita boleh menentukan sama ada perkara ini dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Kerana mereka adalah wakil yang dipilih oleh kita. Kita mempunyai kuasa sebagai rakyat. Esok kita akan dipersoalkan. Setiap orang daripada kita. Kenapa kita tidak menekan wakil rakyat kita? Kita boleh bangun di jalanan menentang daripada soal politik. Tapi kita tidak boleh bangun di jalanan untuk menegakkan syiar Islam. Mampu esok nak kena jawab. Jangan main-main. Saya nak naik rakan saya ni.
Jadi siapa nak berbising dengan saya boleh? Assalamualaikum. Con. Con pula dah. Boleh? Dia kalau orang nama Muhammad Hafizah ni orang panggil Con kan. Con, sedap sikit. Con, sihat Con? Siapa nak beli ikan tuan-tuan? Siapa nak beli ikan duduk belah gurun apa semua boleh ni rakan saya ni. Kan, rakan saya ni apa nama Muhammad Hafizah ni ataupun orang panggil dia Con pula dah. Boleh. Kan, tuan-tuan boleh dapatkan dia meniaga ikan. Dia meniaga ikan padu-padu lah. Kan, ikan dan segalanya yang berkaitan dengan apa nama ni hasil laut ni. Ha, tuan-tuan boleh cari dah ni. Saya nak pin nama dia tak boleh ha. Con pula dah. Okay, tolong komen sikit. Okay, nak promote lah kan. Prem Ehsan, mana? Marilah masuk. Bawalah hujah kau yang Malaysia ni negara sekular. Siapa sebut Malaysia negara sekular? Saya nak tengok. Okey, bagi kat saya kat mana kedudukan Malaysia negara sekular daripada segi perlembagaan. Saya bawa naik untuk VC. Mana dia dah? Siapa kata Malaysia negara sekular? Siapa kata Malaysia negara sekular? Di mana? Di mana bukti Malaysia negara sekular? Tunku jawab, Sir Alvin Jennings tulis surat pada Tunku pada tahun 1958. Dia menyebut apa? Tidak mungkin satu negara sekular mempunyai ketua bagi sesuatu agama dan juga menteri bagi sesuatu agama. Sir Alvin Jennings, naib pengurusi RIT, tulis surat pada Tunku. Tunku jawab apa kepada dia? Sudah tentu kau tahu bahawa aku membohongi mereka. Kerana sekiranya mereka tidak bersetuju, maka British tidak akan memerdekakan kami. Tunku tulis. Jadi apabila Tunku menyebut tentang negara sekular, adakah dimasukkan di dalam rang undang-undang? Itu persoalannya. Tunku menyebut pada tahun 1958 di dalam sidang parlimen. Kemudian ditegur oleh Sir Alvin Jennings. Sir Alvin Jennings kata, kenapa kamu membohongi mereka? Surat itu ada dalam Akid Negara. Saya pernah baca. Sir Alvin Jennings tanya, kenapa kamu membohongi mereka? Tidak mungkin sesuatu negara sekular itu mempunyai ketua bagi sesuatu agama. Malaysia ada ketua bagi agama Islam tak? Yang di Pertuan Agong adalah ketua bagi agama Islam. Di peringkat negara, di peringkat persekutuan dan juga bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Raja-Raja Melayu adalah ketua bagi agama Islam di negeri-negerinya. Ada tak ketua bagi agama lain? Tak ada. Sir Alvin Jennings cakap apa lagi? Tidak mungkin sesuatu negara sekular itu mempunyai ketua bagi sesuatu agama dan juga menteri bagi sesuatu agama. Bagi agama Islam tak? Ada tak menteri bagi agama lain? Jadi mana kedudukan negara sekular? Di mana kedudukan negara sekular? Di mana lagi buktinya? Perkara 1211A memberi kelebihan kepada Mahkamah Syariah, di mana Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Persekutuan tidak boleh mencampuri urusan Mahkamah Syariah. Di dalam perkara 121. Perkara 121 Fasal 1A, mahkamah yang disebut dalam Fasal 1 tidaklah mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Kedudukan Mahkamah Syariah adalah mahkamah yang tinggi di dalam negara kita, tidak boleh dicampuri urusannya oleh Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Persekutuan. Mana mungkin negara sekular mempunyai sistem yang begitu? Dekat mana lagi? Provision bagi agama Islam. Mana lagi? Bagi tahu saya. Di mana kedudukan negara sekular? Apa yang dimaksudkan dengan sekular, negara sekular? Kita perlu melihat hudud secara positif dan memberi penekanan kepada tadbir urus yang betul.
Banyak yang perlu diperbaiki dan apabila umat Islam sudah boleh menerima hudud, barulah undang-undang itu boleh dilaksanakan. Ini adalah pendapat Muhammad Amin bin Amin. Bagi pendapat saya berbeza. Bagi pendapat saya berbeza. Kita tidak boleh nak tunggu sama ada relevan ataupun tak relevan bagi melaksanakan hukum Allah. Kalau itu adalah hukum yang disebutkan di dalam Quran, adalah satu hukum yang Allah tuntut ke atas umat Islam, maka wajib dilaksanakan sama ada orang itu terima ataupun tak terima. Dan wajib bagi orang Islam untuk menerima hukum Allah. Itu yang paling pentingnya. Sekiranya dia menolak hudud sebagaimana dia telah menolak hukum Allah. Jangan guna ayat yang digunakan oleh Dr. Masyitah. Bantu perniagaan orang Islam, kita berniaga kerana Allah, tunaikan agama Allah. Syabah Fiq, darah kau cicit tiri angkat Datuk Wan dan Tengku ada jelas mengalir. Faktor ekonomi juga menentukan suasana kondusif untuk hudud, kerana jika ekonomi umat Islam teruk, maka kesan kepada jenayah curi dan lompat selainnya akan meningkat. Bagi saya tidak juga, kerana meningkatnya orang berani mencuri. Sebab saya bekas anggota polis. Orang berani mencuri kerana hukuman yang dikenakan ke atasnya adalah tidak berat. Orang berani untuk melakukan zina kerana hukuman yang dikenakan atas dia adalah denda RM1,000. Cuba orang dikenakan hudud. Hudud akan menghindarkan daripada kedudukan indeks jenayah. Kalau kita nak tengok, ekonomi kita pernah berkembang. Indeks jenayah kita pernah berkurangan. Sejak daripada 1980 sehingga tahun 2018, indeks jenayah kita tidak pernah kurang walaupun 1%. Saya yakin apabila dilaksanakan hudud, maka di situ undang-undang ini dibuat bagi mendisiplinkan dan juga menakutkan seseorang daripada melakukan sesuatu perkara jenayah. Jadi apabila hudud ini dapat menjadikan satu role model, apabila dia mencuri, dipotong tangannya, maka tidak akan lagi ada orang yang mencuri. Di mana buktinya kalau kita tengok hari ini, banyak kegiatan mabuk langgar orang mati. Selepas seorang dikenakan hukuman 302, iaitu membunuh dengan niat yang boleh menyebabkan gantung sehingga mati. Ada hari ini mabuk dan langgar orang? Tak ada. Sebab apa? Undang-undang itu mendisiplinkan seseorang. Apabila hudud dijalankan, apabila mencuri dipotong tangan, maka tidak akan ada lagi orang yang mencuri. Sebab orang tidak berani dengan hukuman itu. Sebab itulah hukum itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah lebih kenal manusia itu, kerana dialah Maha Pencipta. Jadi kalau hari ini suami orang yang pergi ke rumah pelacuran berzina dihukum rejam sehingga mati, ada orang yang akan pergi ke rumah pelacuran untuk berzina? Tidak akan ada. Dan hari ini adakah seseorang berani untuk mengambil rasuah ataupun berlakunya kecurangan integriti dalam hukum Allah? Tidak akan ada orang yang berani. Apabila kita melaksanakan hukum Allah, tidak akan ada orang yang akan berani. Jadi itu yang kita perlu kaji semula. Daripada segi pelaksanaan hudud ini, insya-Allah akan menurunkan kadar indeks jenayah. Kerana hukum undang-undang itu dibuat bagi mendisiplinkan dan menakutkan seseorang untuk menghampiri sesuatu kegiatan jenayah. Itu yang paling pentingnya. Sebab itu memerlukan satu hukuman yang berat. Begitu juga dengan 302, kandung kesesaan, membunuh. Kenapa kurang orang membunuh? Sebab apa? Sebab hukumannya adalah gantung sampai mati. Cuba hukuman sesiapa yang membunuh orang dikenakan denda RM20,000. Hari ini orang tak puas hati orang, tikam mati ya. Sebab apa? Sebab hukuman itu tidak berat. Pindaan juga perlu dilakukan dengan memperuntukkan kuasa yang lebih luas kepada kerajaan negeri untuk melaksanakan hukuman hudud. Pindaan itu perlu dilakukan di Dewan Rakyat dengan sokongan 2/3 undi ahli parlimen. Itu saya tahu. Sebab masuk dalam RUU. Tapi daripada segi konsep sejarahnya, memang dah ada hudud kat tanah Melayu. Kenapa kita perlu nak kena tanya dengan orang lain macam mana kita nak laksanakan hudud? Yang jadi masalahnya hari ini adalah tidak mendapat sokongan daripada orang yang bukan beragama Islam. Masalahnya orang yang tidak beragama Islam ni tahu ataupun tak tahu. Orang yang beragama Islam ni dikenakan hudud ataupun tidak dikenakan hudud ke atas mereka. Itu yang kita perlu tahu. Kalau tak kenakan hudud ke atas mereka, kenapa kita nak pergi tanya mereka tentang hudud? Dia sama juga dengan enactment tata cara pengurusan masjid dan surau. Dia terletak di bawah Sultan. Sebab apa? Melibatkan agama Islam. Boleh tak masuk dalam parlimen untuk mengubah enactment tata cara pengurusan masjid dan surau? Tak boleh. Sebab dia letak di bawah kuasa Sultan. Dekat mana bukti dia? Kalau kita tengok hari ini Sultan boleh memecat AJK masjid di
di Perak. Orang tak nampak kuasa sultan dalam bidang agama Islam. Sama juga dengan hudud. Hudud adalah agama Islam. Kuasanya terletak kepada siapa? Kalau kita memohon kepada pihak istana untuk menjalankan hukum hudud tanpa dimasukkan dalam RUU, kenapa tak boleh? Sedangkan sultan adalah ketua bagi